jutawan. Dia melihat bekas istrinya yang hamil bekerja sebagai pelayan. Apa yang berlaku selepas itu mengubah segala-galanya. Rizman Ghazali memegang pen Mont Blanc emas padu tergantung di udara. Hanya 3 mm sebelum menandatangani kontrak paling lumayan dalam hidupnya apabila seluruh dunia berhenti berputar. Dia duduk di meja utama Cahaya Rimba, restoran paling eksklusif dan elit di Bangsar, Kuala Lumpur. Di sekelilingnya, 3 eksekutif hartanah menanti tanda tangannya untuk menutup pembelian bernilai 40 juta ringgit. Semuanya sempurna. Sut biru gelap Rizman, segak, ditempah khas, tanpa tali leher, tetapi memancarkan kuasa mutlak seorang lelaki berusia 32 tahun yang telah menakluki kota. Janggut pendeknya yang kemas dan rapi, posturnya yang dominan. Dia adalah raja dunia, seorang lelaki yang selalu menang, seorang lelaki yang telah mengatasi penghinaan terbesar dalam hidupnya, atau begitulah yang dia sangka. Pandangannya, dingin dan penuh perhitungan, beralih seketika dari kertas di atas meja beralas putih, dan pada saat itulah dia melihatnya. Hentaman itu menghilangkan nafasnya. Rasanya seperti melanggar dinding konkrit pada kelajuan 200 km/j. Kira-kira 15 meter jauhnya, di kawasan yang kurang terang di dewan itu, ada seorang wanita mengelap meja. Kontrasnya ganas, hampir menjijikkan. Di tengah-tengah hiasan elegan bernuansa emas, marmer dan barangan kaca halus, wanita itu memakai uniform pencuci berwarna jingga terang, murah dan lusuh, dengan kolar dan hujung putih. Dia langsung tidak sesuai. Tetapi bukan uniform itu yang melumpuhkan Rizman. Ia adalah dia, Laila, bekas istrinya. Pen itu terlepas dari jari Rizman dan jatuh ke meja kaca dengan bunyi kering, mengotori dokumen jutaan ringgit itu dengan titisan dakwat hitam pekat. "Semuanya baik, Rizman?" tanya salah seorang eksekutif dengan kening berkerut. Rizman tidak menjawab, tidak berkelip, tidak bernafas. Mata gelapnya terpaku pada wanita di kejauhan itu. Minda, yang terbiasa memproses angka dan strategi dalam beberapa saat, rebah di hadapan image yang tidak masuk akal yang ada di hadapannya. 9 bulan yang lalu, Laila Mazlan, wanita yang dicintainya dengan sepenuh hati, telah mencampak kertas-kertas perceraian ke mukanya. Dia telah memberitahu Rizman bahwa dia muak dengannya, bahwa dia telah menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang mempunyai masa untuknya, dan dia telah pergi tanpa mengambil 1 sen pun, kononnya, untuk menjalani percintaan mewah di Eropa dengan pewaris Eropa. Rizman telah menghabiskan hampir setahun membencinya, menelan racun pengkhianatan, menenggelamkan kesakitannya dalam pekerjaan, sehingga menjadi seorang hartawan besi, dingin dan tidak tersentuh. Tetapi wanita yang berada 15 meter jauhnya itu tidak berada di Paris, tidak dihiasi permata maupun memakai busana mewah. Laila sedang menggosok meja kayu dengan kain putih secara gelisah, tidak menentu, seolah-olah hidupnya bergantung pada menghilangkan kesan sos. Rambut perang mudanya, yang sebelum ini selalu jatuh dalam ikal sempurna, kini diikat ekor kuda yang kusut. Kulit cerahnya kemerahan. Titisan peluh pekat mengalir di dahinya dan lehernya. Dia kelihatan lesu, pucat, dengan lingkaran hitam keunguan yang dalam di bawah mata. Pandangannya tertumpu ke bawah, benar-benar hancur. Dan kemudian Laila berpaling ke sisi untuk mencapai hujung meja yang lain. Jantung Rizman berhenti serta-merta. Di bawah uniform jingga yang menyesakkan dan murah itu, perut Laila besar, bulat, berat dan rendah. Kandungan sudah syarat, sekurang-kurangnya 8 bulan. Otak Rizman membuat pengiraan matematik secepat kilat. 9 bulan perceraian, 8 bulan kandungan. "Tidak," gumam Rizman, suaranya serak, hampir tidak kedengaran di kerongkongnya. "Rizman Encik Ghazali," desak peguam dari seberang meja, terkejut dengan kepucatan seperti mayat yang menyelubungi wajah usahawan itu. Rizman berdiri dengan satu tolakan. Kerusi ok berat itu bergeser kuat di lantai marmer, menarik perhatian ingin tahu dari beberapa meja berdekatan. Rizman tidak peduli. Dia tidak peduli tentang kontrak, maupun 40 juta ringgit, maupun reputasinya. Seluruh bunyi bising restoran mewah itu, dentingan gelas kristal bacarat, kutleri perak, gelak tawa lembut golongan elit Kuala Lumpur, semuanya pudar, menjadi dengungan samar. Dia hanya melihat wanita itu. Laila berhenti seketika, melepaskan kain di atas meja dan meletakkan tangan di belakang pinggangnya, membongkok dengan ekspresi kesakitan yang senyap. Dia bernafas melalui mulut, keletihan, seolah-olah berat badannya sendiri, dan makhluk di dalamnya, hampir mematahkan tulang belakangnya. Wanita yang pernah menjadi pemilik separuh daripada empayarnya. Wanita yang berjalan dengan dahi terangkat tinggi dan senyuman berseri. Kini kelihatan seperti haiwan yang terperangkap,
dan diambang keruntuhan fisikal. Rizman melangkah pertama ke arahnya. Penumbuknya begitu erat digenggam di sisi sut biru gelapnya sehingga buku jarinya memutih. Campuran toksik kemarahan, kekeliruan dan panik naluri mula mendidih di dalam uratnya. Apa sebenarnya yang berlaku? Di mana kekasih jutawan itu? Mengapa wanita yang menghancurkan hidupnya sedang membersihkan sisa orang lain? Dan anak siapa yang merubah bentuk badannya dan memaksanya menyeret kaki? Rizman melangkah ke koridor tengah mengelak seorang pelayan. Pandangannya yang serius, tidak berbelah bahagi dan penuh renungan tidak beralih darinya. Dia akan menuntut jawaban. Dia akan menghancurkannya dengan kata-kata jika perlu. Dia akan membalas setiap malam tanpa tidur. Tetapi sebelum dia sempat sampai, satu lagi figura muncul menghalang jalan Laila. Ia adalah Encik Kamal, pengurus besar Cahaya Rimba, seorang lelaki berusia 45 tahun, bersut kelabu yang rapi, dengan wajah tegang dan keangkuhan, orang yang suka menghina mereka yang berstatus lebih rendah daripadanya. Rizman berhenti 3 meter jauhnya, tersembunyi sebahagiannya di belakang tiang marmar besar dan gubahan bunga yang mewah. Dia cukup dekat untuk mendengar segalanya, tetapi di luar bidang penglihatan bekas istrinya. Encik Kamal melihat meja yang baru sahaja dilap Laila, dan kemudian menarik jari telunjuknya di sepanjang tepi kayu. Dia mengangkatnya ke udara dengan jijik, seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang radioaktif. "Ini yang kamu panggil bersih, Mazlan?" desis pengurus itu. Suaranya perlahan tetapi penuh racun. Direka untuk tidak mengganggu pelanggan kaya, tetapi sempurna untuk menghancurkan pekerjanya. "Saya bayar kamu untuk membuat tempat ini bersinar, bukan untuk menyebarkan kotoran ke sana-sini." Laila menundukkan kepala segera. Rizman merasakan cambuk di dadanya melihat gerak isyarat itu. Laila yang dikenalinya tidak pernah, dalam apa jua keadaan, menundukkan kepala di hadapan sesiapa. Dia garang, berbangga, seorang wanita yang tidak membiarkan dirinya dipijak. Kini dagunya menyentuh dadanya sebagai tanda kepatuhan mutlak. "Maaf Encik Kamal," jawab Laila dengan suara bergetar, serak kerana dehidrasi. "Saya akan bersihkan semula dengan pembasmi kuman sekarang juga. Saya cuma rasa sedikit pening, hanya seketika. Saya tidak peduli alasan murahan kamu," potong Encik Kamal, mendekatinya dengan cara yang mengancam. Laila, dengan kesukaran kerana perutnya yang besar, mengundur selangkah kekok ke belakang. "Kamu sudah seminggu menyeret diri di dalam dewan. Jika kamu terus bergerak seperti kura-kura, kamu akan dipecat hari ini juga." "Tidak, tolong," rayu Laila, mengangkat pandangan buat kali pertama. Mata Rizman terbeliak melihat ketakutan mutlak di wajah wanita yang dicintainya itu. "Encik Kamal, tolong, saya perlukan kerja ini. Sewa tamat hari Jumaat dan saya tiada duit untuk klinik. Saya bersumpah saya akan jadi lebih cepat. Jangan pecat saya." Saya merayu. Suara rayuan Laila menembusi dada Rizman seperti pisau bergerigi. Dia merasakan darah berdebar di telinganya. Kemarahan yang dirasakan terhadapnya 2 menit yang lalu mula berubah menjadi naluri gelap, primitif dan berbahaya. Dia ingin membunuh Encik Kamal dengan tangannya sendiri. "Perut buncit yang kamu bawa itu bukan masalah saya, Mazlan," sembur Encik Kamal, menunjuk perut besar di bawah uniform jingga. "Saya tidak peduli jika kamu hamil. Tiada siapa paksa kamu buka kaki. Di sini kamu datang untuk bekerja. Jika kamu tidak dapat mengikuti rentak kerana anak kamu terlalu berat, pergi merempat di jalanan, disitulah tempat kamu. Kamu ada 3 menit untuk menjadikan kawasan ini bersih, atau kamu ambil barang-barang kamu dan pergi. Faham?" Kekejaman kata-kata itu bergema di kawasan kecil itu. Titisan air mata pekat mengalir senyap di pipi Laila, bercampur dengan peluh. Dia mengetap bibir menahan tangis dan mengangguk laju. "Ya, Tuan faham. Saya akan bersihkan semula," gumam Laila sambil menggenggam kain dengan tangan yang menggeletar tidak terkawal dan mula menggosok kayu dengan putus asa, membongkokkan badannya dengan jelas kesakitan. Encik Kamal tersenyum puas, membetulkan lapel jaketnya, berpaling untuk pergi. Tetapi dia tidak jauh. Tangan sebesar pinggan mencengkam lehernya dari belakang, menggenggam kain sut kelabunya begitu kuat sehingga butang kemejanya hampir pecah. Pengurus itu tercekik dalam nafas yang tersekat apabila dia ditarik kasar ke belakang. Dia bersemuka dengan wajah muram Rizman Ghazali. Mata Rizman bukan lagi mata seorang usahawan yang berhati-hati, tetapi mata seorang pemangsa, hanya sesaat lagi dari menghancurkan mangsanya. Ada masalah dengannya, sampah. Rungut Rizman. Suaranya bergema dalam bariton dalam, mematikan, cukup kuat sehingga bisikan meja-meja berdekatan senyap segera. Encik Kamal pucat lesi hingga warna abu. Dia mengenali Rizman Ghazali,
Seluruh golongan elit Kuala Lumpur mengenali hartawan hartanah itu. Dia adalah salah seorang pelanggan paling penting dan digeruni di kota itu. Encik Ghazali, gagap pengurus itu menggeletar di bawah cengkaman yang mengancam untuk memutuskan nafasnya. Saya hanya membetulkan staf, saya tidak mahu mengganggu tuan. Bunyi nama Ghazali memberi kesan elektrik 2 meter jauhnya. Laila, yang sedang menggosok meja dengan mata penuh air mata, terkaku sepenuhnya. Kain putih terlepas dari jarinya, jatuh perlahan ke lantai. Oksigen seolah-olah disedut keluar dari bilik. Perlahan-lahan, dengan ketakutan mutlak mencacatkan wajahnya, Laila memusingkan wajahnya, nafasnya terhenti. Tangannya berpaut secara naluri ke sisi perutnya yang membesar, seolah-olah cuba melindungi bayi dari pandangan yang akan datang. Rizman melepaskan Encik Kamal dengan satu tolakan ganas, membuat pengurus itu tersandung dan jatuh berlutut di atas marmar. Tetapi Rizman tidak lagi melihat lelaki di lantai. Matanya terpaku terus pada Laila. Kesunyian di restoran itu sungguh menyeramkan. Pandangan para jutawan di sekeliling terpaku pada adegan itu. Ketegangan begitu pekat sehingga boleh dipotong dengan kaca. Rizman memandangnya dari atas ke bawah. Uniform yang memalukan, lingkaran hitam di mata, panik di mata coklatnya dan akhirnya perut besar 8 bulan itu. Laila mengundur selangkah terlanggar dulang gelas kosong yang ditinggalkan seorang pelayan berdekatan. Dulang jatuh ke lantai. Bunyi kaca pecah berderai 1000 keping memecah kesunyian seperti tembakan, tetapi tiada seorang pun dari mereka berdua yang berganjak. Mereka berhadapan, jutawan yang dikhianati, dan bekas istri yang hancur. Rizman, bisik Laila dengan bibir menggeletar tidak terkawal, mengundur selangkah lagi, ingin menghilang, melarikan diri, mati sebelum dia bertanya satu-satunya soalan yang dia bersumpah tidak akan jawab. Rizman melangkah. Kehadapannya memijak kaca pecah dengan kasut Italianya. Matanya membara dengan kesakitan dan kemarahan. Bulan, Laila. Suara Rizman rendah, serak, dan bergema dalam kesunyian mutlak. Bulan, sejak kamu melarikan diri. Rizman melihat ke arah perut Laila, pengiraan bersinar seperti hukuman mati di pupil matanya. 8 bulan kandungan. Laila menutup mulutnya dengan tangan, menahan esakan yang tercekik, mengundur sehingga belakangnya terlanggar dinding. Tiada jalan keluar. Dinding yang telah dibinanya untuk melindunginya dari kebenaran baru sahaja runtuh di hadapan matanya. Kesunyian di cahaya rimba mutlak, pekat, hampir menyesakkan. Puluhan tetamu jutawan yang biasa mengeluh jika wain tidak pada suhu yang tepat, kini menahan nafas. Tiada siapa bergerak. Di atas lantai marmar, Encik Kamal, pengurus yang digeruni, masih berlutut, menggosok lehernya yang kemerahan, lumpuh oleh keganasan yang terkawal yang terpancar dari sut biru gelap Rizman Ghazali. Tetapi Rizman tidak melihat orang lain. Seluruh dunia telah mengecil kepada wanita yang terperangkap di dinding, Lailanya, atau wanita yang pernah menjadi begitu. Otak Rizman, mesin yang dilatih untuk menelan data keuangan dan mengesan penipuan dalam beberapa saat, kini bekerja pada kelajuan yang memeningkan, tetapi bukan dengan nombor akaun bank, tetapi dengan bulan, dengan tarikh, dengan ingatan yang membakar darahnya. Tepat 9 bulan sejak petang, hujan itu di mana dia mencampak cincin perkahwinan ke atas meja granit rumah agamnya, 9 bulan sejak dia memandangnya dengan penghinaan yang dingin, mendakwa dia tidak cukup baik, bahwa dia telah menemukan seorang lelaki sejati, seorang usahawan. Eropah yang akan memberinya dunia yang ditolak Rizman, kerana selalu bekerja. 9 bulan sejak dia menghilang tanpa jejak, menyekat panggilannya, menghapuskan diri dari peta, dan kini, di hadapannya, perut yang menjerit kebenaran anatomi yang mustahil disembunyikan. 8 bulan. Pandangan mata yang bertemu itu menghancurkan. Rizman mencari di mata coklat Laila wanita yang dingin dan penuh perhitungan yang telah meninggalkannya, tetapi dia tidak menemukannya. Sebaliknya, dia hanya melihat seekor haiwan yang terluka, ketakutan. Tangannya yang kurus dan kasar, sebelum ini selalu dihiasi manikur sempurna dan berlian, kini merah, pecah-pecah kerana bahan kimia pembersih dan berpaut pada perutnya yang membesar dengan kekuatan pelindung naluri. 8 bulan. Suara Rizman bukan jeritan, ia adalah bisikan serak yang syarat dengan racun yang melumpuhkan Laila. Kamu hamil 8 bulan. Laila menelan air liur, panik menekan dadanya, memutuskan nafasnya. Matanya dipenuhi air mata yang enggan jatuh. Dia tahu Rizman bijak. Dia tahu Rizman tidak akan mengambil masa lebih dari 5 saat untuk membuat pengiraan tolak. Jika dia telah pergi 9 bulan yang lalu, dan bayi itu berusia 8 bulan,
Konsepsi berlaku tepat pada minggu-minggu sebelum perceraian, minggu-minggu di mana mereka masih berkongsi katil yang sama. "Rizman, tolong!" rayu Laila. Dengan suara yang sayup, menekan dirinya ke dinding berpanel kayu halus, seolah-olah ingin bercampur dengan dinding itu. "Pergi. Jangan buat kekecohan di sini." "Saya pergi?" Rizman melontarkan ketawa hambar, tanpa sebarang jenaka, bunyi yang membuat pelayan terdekat menggigil. "Jangan buat kekecohan? Kamu menghilang. Kamu menghancurkan hidup saya. Kamu beritahu saya kamu akan ke Paris dengan seorang hartawan yang akan melayani kamu seperti seorang ratu. Dan saya menemui kamu membersihkan kotoran di Kuala Lumpur. Kelaparan dan hampir melahirkan." Rizman melangkah ke hadapan memendekkan jarak. Figura megahnya menyelubungi Laila dengan bayangnya. Bau wangian mahalnya, kayu dan rempah, memukul Laila, menggali 1000 kenangan yang memukulnya seperti tukul di perut. "Matematik tidak sepadan, Laila." Rizman meninggikan suara buat kali pertama, raungan yang bergema di siling tinggi restoran itu. 9 bulan tidak berjumpa, 8 bulan kandungan. Siapa bapa anak ini? Soalan itu terapung di udara seperti hukuman mati. Encik Kamal dari lantai cuba campur tangan, ketakutan kehilangan pekerjaannya atau prestij tempat itu. "Ini, Encik Ghazali. Jika pekerja ini mengganggu Tuan, keselamatan boleh mengeluarkannya melalui pintu perkhidmatan dengan serta-merta." Rizman tidak pun melihatnya. Dia memusingkan wajahnya hanya 1 milimeter, mata gelapnya menitiskan kemarahan membunuh. "Jika kamu berani membuka mulut lagi untuk memanggilnya pekerja atau cuba menyentuhnya, saya bersumpah demi Tuhan saya akan beli restoran ini hari ini juga hanya untuk kesenangan menghancurkannya dengan kamu di dalamnya. Diam dan jangan bergerak." Encik Kamal pucat dan mengecut menutup mulutnya rapat-rapat. Laila mengambil kesempatan dari saat gangguan itu. Naluri untuk hidup, atau lebih tepat naluri untuk melindungi rahasia yang telah merugikannya segalanya, menguasainya. Dia tidak boleh membiarkannya bertanya. Dia tidak boleh membiarkannya menyiasat. Jika Rizman mengetahui kebenaran, lelaki-lelaki yang mengancamnya akan mengejarnya, memenjarakannya, atau lebih teruk, dengan gerakan pantas, didorong oleh adrenalin semata-mata. Laila menolak kerusi dengan kekok ke arah koridor, menghalang jalan Rizman, dan berlari, atau sekurang-kurangnya cuba. Berlari dengan berat kandungan 8 bulan dalam badan yang kurang zat lebih kepada tersandung terdesak. Dia berpusing di atas tumit getahnya yang haus dan meluru ke arah pintu berayun dapur. "Laila!" raung Rizman, kejutan membekukannya selama sesaat sebelum pengawal lamanya bertindak balas. Dia menolak pintu logam dapur dengan kedua tangannya. Haba ketuhar bau minyak, daging panggang dan jeritan tukang masak menyelubunginya. Dia masuk seperti ribut jingga tersandung di antara tukang masak, menjatuhkan dulang sayur-sayuran bersih. "Awas, Laila!" jerit seorang pembantu dapur, mengelaknya dengan susah payah. Ke tepi, itulah raungan yang mengikutinya. Pintu berayun terbuka semula dengan ganas, menghempas dinding. Rizman Ghazali masuk ke dapur mengabaikan peraturan kebersihan, mengabaikan kekacauan yang ditinggalkannya. Sut mereka tidak sesuai di neraka keluli tahan karat dan minyak itu, tetapi dia bergerak ke hadapan seperti kereta kebal perang. Laila melihat ke belakang melalui bahunya. Ketakutan terpancar di matanya. Dia sampai ke pintu belakang kecemasan, menolaknya dengan seluruh berat badannya dan keluar ke malam Kuala Lumpur. Dentuman pintu logam yang tertutup bergema di dinding bata. Lorong belakang cahaya rimba adalah sisi bertentangan shilling yang tepat. Jika di dalam semuanya mewah, musik lembut dan wangian Perancis, di luar berbau sampah busuk, kelembapan bertakung di asfalt, dan asap tebal kota yang menyesakkan. Mentol berkelip memancarkan cahaya kuning pudar dan sakit di atas tong sampah industri. Laila bersandar di dinding bata yang sejuk, bernafas melalui mulut dengan nafas yang tersekat-sekat. Jantungnya berdegup begitu kencang dirusuk, sehingga dia takut ia akan pecah. Dia memegang perutnya dengan kedua tangannya, merasakan sakit mencucuk tajam di pangkal pelvis. Bayi bergerak menendang kuat, gelisah kerana tahap tekanan dan adrenalin yang membanjiri aliran darah ibunya. "Tenang sayangku, tenang," bisik Laila dengan suara pecah, menutup matanya erat. Berdoa agar Rizman tidak mengikutinya, berdoa agar dia membiarkannya pergi. Tetapi takdir dan Rizman Ghazali tidak pernah menerima tidak sebagai jawaban. Pintu logam berat itu terbuka dengan satu tendangan ganas. Rizman keluar ke lorong. Kontras kegelapan membuatnya berhenti seketika, sehingga matanya menyesuaikan diri. Dan di sana dia melihatnya menyusut di sisi tong sampah, kotor, menggeletar, terbungkus dalam uniform jingga sialan itu, yang memualkan perutnya dengan kemarahan dan kesakitan.
Dia berjalan ke arahnya dengan langkah perlahan, berat, seperti pemangsa. Setiap langkah bergema di asfalt basah. Laila mengangkat dagunya, memaksa dirinya membina dinding ais yang telah menyelamatkannya 9 bulan yang lalu. Dia perlu berbohong, dia perlu kejam. Jika dia menunjukkan kelemahan, dia akan menggali sehingga menemui kebenaran mengapa dia meninggalkannya. Pergi, Rizman, jerit Laila sebelum dia berada 2 meter darinya. Saya tidak mahu melihat kamu, tinggalkan saya sendirian. Rizman berhenti beberapa sentimeter darinya. Dia begitu tinggi sehingga Laila terpaksa melihat ke atas. Wajahnya tegang, urat-urat di lehernya timbul karena kemarahan yang tertahan. Tiada sedikit pun lagi lelaki yang mencintai dan lembut yang biasa menyediakan sarapan untuknya pada hari Ahad. Di hadapannya adalah jerung jalanan Kuala Lumpur. Saya tidak akan pergi kemana-mana, Laila. Tidak sehingga kamu beritahu saya apa sebenarnya maksud semua ini. Rizman menunjuk dengan anggukan kasar ke arah perut wanita itu. Jelaskan kepada saya, kerana juru kira saya boleh mengira lebih baik kekacauan ini. Kamu pergi sambil berkata kamu membenci saya, kamu ada hartawan yang menunggumu. Kamu pergi tanpa meminta nafkah, tanpa mengambil 1 sen pun, kononnya untuk tinggal di Eropa. Dan 9 bulan, kemudian saya menemui kamu sedang mengelap muntah di sebuah restoran di kota saya, berat badan kurang 10 kilogram dan hamil 8 bulan. Laila mengetap penumbuknya. Kuku-kukunya mencengkam tapak tangannya. Itu bukan urusan kamu. Hidup saya bukan lagi milik kamu. Sudah tentu ia urusan saya, raung Rizman, menumbuk dinding bata tepat di sebelah kepala Laila dengan penumbuknya. Hentaman itu menyebabkan serpihan mortar kecil jatuh. Laila melompat di tempatnya ketakutan, tetapi tidak mengalihkan pandangan. Pandang saya, Laila. Beritahu saya kebenaran. Anak itu anak saya? Soalan itu meletup di lorong. Kesunyian yang menyusul hanya diselangi oleh nafas terengah-engah kedua-duanya dan dengungan elektrik lampu yang pecah. Rizman melihat ke arah perut Laila. Nafasnya menjadi tidak menentu. Campuran harapan yang menakutkan dan kemarahan yang menyayat hati melintasi wajahnya. Jika bayi itu anaknya, jika anaknya sendiri telah membersihkan meja, kelaparan, menyeret diri di lantai, sementara dia menutup urus niaga jutaan ringgit bersulang dengan champagne, rasa bersalah akan menghancurkannya. Laila melihat kelemahan di matanya. Dia melihat bagaimana perisai usahawan itu retak seketika. Ia menghancurkan jiwanya. Dia ingin memeluknya. Dia ingin menangis di dadanya, mengotorkan sut mahalnya, dan mengatakan dia mencintainya, bahwa dia tidak pernah berhenti mencintainya, bahwa dia menjual semua barang berharganya untuk membayar pemeras ugut yang mengancam untuk mereka-reka bukti, untuk memenjarakannya di penjara persekutuan. Dia ingin memberitahunya bahwa anak itu anaknya, tetapi something itu jelas. Jika dia tahu bukan sahaja kami penjarakannya, kami akan membunuhnya di penjara. Kamu pergi dan menghilang, dan jika kamu bercakap anak haram itu tidak akan lahir. Laila menelan gumpalan air mata, mengetap rahangnya dan mencari kekuatan dari keputusasaan. Wajahnya berubah menjadi topeng keangkuhan paksa, dingin dan kosong. Jangan berangan, Rizman, kata Laila, meludahkan kata-kata dengan penghinaan yang membakar kerongkongnya. Anak itu bukan anak kamu, ia adalah anaknya, lelaki yang saya tinggalkan awak untuknya. Rizman merasakan sebaldi air sejuk dicurahkan ke tengkuknya. Kesakitan fisikal menembusinya. Ototnya tegang hingga sakit. Anaknya? Rizman melontarkan ketawa sinis, kasar, penuh ketidakpercayaan dan kebencian. Anak jutawan Eropah itu. Dan di mana dia? Mengapa istri seorang hartawan membersihkan sisa Encik Kamal memakai seragam jingga? Di mana kemewahan kamu, Laila? Laila mengalihkan pandangan, tidak mampu menahan kebohongan di hadapan mata tajamnya. Dia melihat ke arah sampah. Dia tinggalkan saya. Dia melontarkan kebohongan itu secara tiba-tiba, suaranya bergetar, tetapi kekal dalam watak. Ia adalah satu kesilapan. Saya bodoh. Dia yang tidak bertanggung jawab meninggalkan saya apabila saya beritahu saya hamil. Dia batalkan kad saya dan tinggalkan saya. Saya terpaksa pulang ke Kuala Lumpur. Saya terpaksa mencari apa sahaja kerja agar tidak kelaparan. Rizman memproses setiap perkataan. Matanya mengimbas wajah Laila seperti pengesan pembohongan. Dia memerhatikan bibir pecah kerana dehidrasi. Dia memerhatikan postur bahunya yang membongkok. Dia memerhatikan rasa malu di wajahnya. Jadi itu sahaja, gumam Rizman sambil mengundur separuh langkah, seolah-olah kedekatannya sahaja mencemarinya. Kamu menukar saya dengan fantasi. Kamu pergi bersama seorang bodoh kerana wang, dan apabila dia meninggalkan kamu dengan masalah di dalam perut, kamu berakhir menyapu kotoran.
Karma memang kejam, bukan begitu Laila? Kata-kata Rizman seperti tikaman pisau tepat ke jantung. Laila rasa tercekik, tetapi mengangguk perlahan, menerima hukuman, menerima kebencian di mata lelaki yang untuknya dia mengorbankan hidupnya itu. Ya, Rizman, bisik Laila. Setitis air mata pengkhianat akhirnya mengalir di pipinya yang kotor. Saya bodoh. Awak betul. Awak sudah lihat betapa sengsaranya saya. Awak sudah mendapat balas dendam awak. Sekarang, sila pergi. Biarkan saya terus bekerja untuk membeli lampin anak saya. Rizman memandangnya seketika. Kebencian itu jelas, ya, tetapi kecerdasan Rizman Ghazali tidak pudar oleh kemarahan. Ada sesuatu dalam suara Laila. Ada sesuatu dalam cara dia mengetap gigi, dalam cara badannya menggeletar bukan kerana takut, tetapi kerana kesakitan fizikal. Kepingan teka-teki tidak sepadan sepenuhnya. Wanita yang mementingkan diri dan kejam yang dia gambarkan tidak akan meminta maaf dengan mata sambil meludah racun dengan mulut, tetapi keangkuhan adalah raksasa buta. Rizman meluruskan posturnya, membetulkan lapel jaketnya dengan gerak isyarat yang penuh perhitungan, kembali memakai perisai keluli yang tidak boleh dihancurkan. Wajahnya menjadi topeng tanpa ekspresi, mematikan. Saya kasihan pada kamu, Laila, katanya. Suaranya dingin seperti ais. Saya harap gaji minimum kamu cukup untuk membeli keangkuhan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rizman Ghazali berpaling dan berjalan kembali ke pintu belakang restoran. Dia membukanya dengan kuat, masuk ke dapur dan membiarkan logam itu tertutup dengan kuat di belakangnya, meninggalkan Laila sendirian dalam kegelapan lorong. Pada saat dia menghilang, lutut Laila lemah. Dia rebah di atas asfalt kotor, memegang perutnya dengan erat, dan menangis tersedu-sedu, tangisan yang senyap menyayat hati, tenggelam dalam kesakitannya sendiri di tengah-tengah sampah. Dia telah menyelamatkan Rizman sekali lagi, tetapi di dalam Rizman tidak berjalan ke pintu keluar. Dia berjalan terus ke mejanya. Dia mengeluarkan teleponnya dan mendial nombor. Nalurinya membara seperti penggera yang memekakkan telinga. Versi Laila ternyata terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Dan dia akan mendedahkan kebenaran, walau apapun risikonya. Rizman Ghazali melintasi pintu berayun dapur secara songsang, meninggalkan neraka haba dan kuali untuk kembali ke udara cahaya rimba yang sejuk dan wangi. Wajahnya adalah topeng yang diukir dari granit. Tiada siapa di ruang makan mewah itu berani melihatnya terus ke mata, tetapi semua merasakan getaran maut yang terpancar dari sud biru gelapnya. Beberapa meter jauhnya, di sisi stesen perkhidmatan, Encik Kamal, pengurus besar, berdiri kaku seperti papan, berpeluh sejuk, dan mengelap dahinya dengan sapu tangan sutera. Dia menggeletar. Dia tahu dia telah melanggar batas yang boleh merugikannya, kerjaya. Rizman mengabaikan Encik Kamal, seolah-olah dia adalah lipas yang dipijak di atas marmar, dan berjalan dengan langkah panjang dan tegas ke meja tengah. 3 eksekutif hartanah, yang telah kaku selama 10 menit, segera meluruskan badan apabila dia tiba. Peguam utama, seorang lelaki beruban bersut kelabu, tersenyum gugup dan menolak kontrak yang kotor dengan dakwat hitam ke tengah meja kaca. Rizman, baguslah kamu kembali, kata peguam itu, berdehem, berpura-pura adegan keganasan fizikal dan penghinaan awam yang baru sahaja disaksikan tidak pernah berlaku. Saya rasa ia adalah salah faham dengan kaki tangan. Kita teruskan, ini pennya. Hanya tinggal tanda tangan kamu untuk menutup pengambilalihan cahaya rimba dengan 40 juta ringgit yang dipersetujui. Rizman berdiri di hadapan kerusi ok. Dia tidak mengambil pen Mont Blanc emas padu itu. Dia tidak pun melihat ke arah kertas. Matanya, gelap dan bergelora, memandang ke siling restoran yang mewah, lampu kristal, dinding mahogani, dan akhirnya terpaku pada pintu perkhidmatan, di mana Laila melarikan diri. Image itu membuat dia sesak nafas. Bekas istrinya, wanita angkuh yang menuntut mawar rumah hijau setiap hari Jumaat, bersembunyi di antara sampah di lorong, mati ketakutan, melindungi kandungan 8 bulan. Ada sesuatu yang sangat tidak kena dalam semua persamaan itu. Urus niaga dibatalkan, kata Rizman. Suaranya rendah, datar, memotong udara seperti gilotin. 3 lelaki di meja itu terbeliak mata. Peguam beruban itu melompat berdiri, pucat lesi. Apa, Rizman? Ya Tuhan, kita sudah 3 bulan berunding ini. Harga ini murah. Pasaran berada di kemuncaknya. Awak tidak boleh tarik diri sekarang hanya kerana pergaduhan dengan seorang pelayan. Kami beri diskaun tambahan. Bagaimana? Potongan 5% untuk kesulitan ini. Rizman meletakkan kedua tangannya di atas meja kaca dan membongkokkan badannya yang besar ke arah eksekutif.
Ancaman senyap dalam posturnya membuat ketiga-tiga lelaki itu mengundur secara naluri di kerusi masing-masing. "Awak tidak dengar saya," kata Rizman menyebut setiap suku kata dengan kelambatan yang menyeramkan. "Saya tidak mahu restoran itu. Saya tidak berminat lagi membeli premis komersial itu." Dia berhenti seketika, membiarkan panik menyelubungi wajah para penjual sebelum melancarkan pukulan terakhir. "Saya mahu seluruh bangunan itu." Kesunyian di meja itu mutlak. Peguam itu berkelip, tidak dapat memproses perubahan itu. "Menara komersial itu, Rizman, itu bukan untuk dijual, dan walaupun ia dijual, kita bercakap tentang lebih dari 200 juta ringgit. Pemilik tidak akan melepaskan harta utama itu." "Segala-galanya ada harga," potong Rizman sambil meluruskan badan dan mengancingkan butang jaketnya dengan gerakan pantas. "Tawarkan mereka 250 juta, tunai. Pindahan segera dalam 24 jam. Tutup urus niaga hari ini, juga sebelum tengah malam." 250. "Ini gila, Rizman. Awak membayar terlalu banyak. Tiada penganalisis akan meluluskan kehendak ini." "Kenapa kamu mahu seluruh bangunan itu?" Rizman memusingkan sedikit kepalanya dan memakukan pandangan membunuhnya terus ke arah Encik Kamal yang terkaku di kejauhan mendengar perbualan itu separuh jalan. "Kerana sebagai pemilik restoran saya hanya seorang pelabur. Sebagai pemilik bangunan saya adalah Tuhan." Di atas tanah ini, Rizman meninggikan suara cukup untuk didengari pengurus, dan perintah ilahi pertama saya ialah Cahaya Rimba mempunyai pemilik baru. Kontrak baru akan digubal, dan klausa pertama yang tidak boleh dirunding memerlukan pemecatan segera. Encik Kamal, tanpa pampasan, tanpa surat rujukan. Dan jika dia berani menyaman, saya akan gunakan seluruh firma korporat saya untuk memastikan dia tidak akan mendapat kerja lagi walaupun membersihkan tandas di stesen minyak. Saya jelas. Peguam itu menelan liur, mengangguk laju, ketakutan dengan demonstrasi kuasa murni dan gila yang baru sahaja ditunjukkan Rizman. "Saya jelas. Rizman, saya akan draft tawaran itu segera." Rizman berpaling dan berjalan menuju pintu keluar utama sambil bergerak di antara meja, mengeluarkan telepon bimbitnya, dan mendail nomor satu-satunya yang penting baginya pada masa itu. Bukan nomor pembantunya maupun banknya. Ia adalah nomor Inspektur Zaki, Ketua Keselamatan dan Penyiasat Persendiriannya, bekas tentera yang pakar dalam perisikan yang boleh mencari hantu di dasar laut jika dibayar cukup. "Inspektur Zaki," jawab pada nada kedua. "Encik Ghazali, Inspektur Zaki, tinggalkan apa sahaja yang kamu lakukan. Saya mahu kamu kerahkan semua orang kamu sekarang juga." Rizman mengarahkan, menolak pintu kaca berat restoran dan keluar ke malam Kuala Lumpur yang hangat. "Saya mahukan laporan lengkap mengenai Laila Mazlan, bekas istri saya." "Tuan, saya fikir isu itu sudah selesai 9 bulan yang lalu apabila dia pergi ke Paris." "Dia tidak pernah sampai Paris, Inspektur Zaki. Saya baru sahaja melihatnya. Dia di Kuala Lumpur. Dia bekerja sebagai pencuci dan hamil 8 bulan. Ada kesunyian tegang di hujung talian. Inspektur Zaki, yang biasa dengan situasi ekstrem, segera mengetahui keseriusan masalah itu dari nada suara bosnya yang pecah. "Faham, Tuan, perimeter mana yang saya cari?" "Semuanya," rungut Rizman sambil masuk ke bahagian belakang SUV, berperisainya sementara pemandunya menutup pintu. "Saya mahu akaun banknya. Saya mahu rekod perubatan dari hospital awam dan swasta. Saya mahu rakaman kamera keselamatan dari ATM. Saya mahu tahu di mana dia tidur, apa yang dia makan, dengan siapa dia bercakap, dan apa yang telah dia lakukan setiap hari sejak dia melangkah keluar dari pintu rumah agam saya 9 bulan yang lalu. Saya mau tahu siapa kekasih yang kononnya menghamilkannya atau adakah dia pernah wujud. Itu memerlukan pencerobohan sistem tertutup, bos. Ia mahal dan memakan masa. Saya tidak peduli kosnya." Jerit Rizman sambil menumbuk belakang tempat duduk penumpang dengan penumbuknya, membuat bahagian dalam SUV itu bergegar. "Saya bayar kamu untuk membawa kebenaran, bukan alasan. Saya mahu dia dibuka segala-galanya di atas kertas, dan saya mahu fail sialan itu di atas meja saya sebelum subuh. Jika kamu tidak ada pada jam 6 pagi, kamu dipecat." "Ya, Tuan, kerja akan dimulakan." Rizman menamatkan panggilan dan mencampak telefon ke tempat duduk kulit di sebelahnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menggosok matanya dengan putus asa. Imej Laila di lorong, menggeletar, dimalukan, menggosok perutnya dengan tangan yang pecah-pecah, berulang di fikirannya seperti film seram yang berulang. "Saya kasihan pada kamu," dia telah berkata. Rizman mengetap giginya sehingga rahangnya sakit. Jika anak itu anak jutawan bodoh itu, dia sendiri akan memastikan untuk menenggelamkan kedua-duanya.
Tetapi jika angka-angka itu sepadan, jika perut 8 bulan itu adalah hasil daripada malam-malam terakhir mereka bersama, Rizman tahu pada saat itu dunia akan terbakar. Penemuan jurang. Jam 4.15 pagi. Pejabat utama Ghazali Holdings, di tingkat 40 salah satu menara tertinggi di Kuala Lumpur, diselubungi kegelapan. Hanya lampu meja Rizman memancarkan cahaya dingin ke atas meja kaca tempered yang besar. Di belakangnya, tingkap dari lantai ke siling menunjukkan kota yang sedang tidur, hamparan lampu jingga dan putih yang kelihatan tidak berkesudahan. Rizman tidak menanggalkan sutnya. Dia telah berjam-jam berjalan mundar-mandir seperti singa terkurung, meminum kopi pekat yang kini terasa berasid di perutnya yang kosong. Dia tidak dapat menutup mata tanpa melihat pandangan Laila yang ketakutan. Bunyi pintu elektronik terbuka, memecah kesunyian subuh. Inspektor Zaki masuk. Dia memakai jaket kulit gelap dan wajahnya yang keras kerana bertahun-tahun dalam tentera kelihatan luar biasa pucat dan tegang. Dia memegang sampul manila tebal, bengkak, yang seolah-olah berat 1 tan. Rizman berhenti serta-merta. Nafasnya semakin laju. "Beritahu saya kamu ada, Inspektor Zaki." Inspektor Zaki bergerak ke meja dan menjatuhkan sampul itu ke atas kaca dengan bunyi kering, berat dan muktamad. Dia tidak melihat Rizman ke mata. "Saya ada, Tuan. Kami menjejaki semuanya. Kami menyilangkan data dari LHDN, record KWSP, kamera bandar C4, dan menggodam sejarah CAT-nya yang dibatalkan. Saya ada semuanya." Rizman mendekati meja, tangannya menggeletar sedikit sambil mencapai sampul itu. "Siapa lelaki itu?" tanya suara seraknya, enggan membuka bungkusan itu. "Siapa orang Eropah itu? Di mana orang pengecut yang meninggalkannya begitu itu bersembunyi?" Inspektor Zaki menelan liur dan menyilangkan tangannya ke belakang dalam posisi rehat, mengamalkan nada yang sangat profesional untuk mengurangkan hentaman. "Tiada orang Eropah, Encik Ghazali, tidak pernah ada hartawan. Kami menyemak pangkalan data imigresen dan syarikat penerbangan global. Laila Mazlan tidak keluar dari Kuala Lumpur dalam 9 bulan terakhir. Dia tidak pun menjejakkan kaki di lapangan terbang. Kisah kekasih jutawan di Paris adalah pembohongan yang direka." Rizman merasakan udara di dadanya dirobek. Jari-jarinya menyentuh tepi sampul. "Pembohongan," bisiknya merasakan dengungan tajam di telinganya. "Kalau begitu, mengapa dia meninggalkan saya? Mengapa dia meninggalkan rumah?" menjerit dia membenci saya. "Buka sampul itu, bos. Jawaban itu tidak akan menyenangkan kamu." Rizman mengoyakkan kertas manila itu dengan ganas. Sekumpulan gambar, dicetak berwarna dan berpuluh-puluh dokumen keuangan jatuh bertaburan di atas kaca yang diterangi. Gambar pertama memukul Rizman tepat di tengah dada. Ia menunjukkan Laila dengan baju sejuk lama dan lusuh berjalan di atas kaki 5 yang pecah di kawasan Setinggan di Kuala Lumpur, salah satu kawasan paling terpinggir dan berbahaya di kota itu. Dia membawa beg plastik dari pasar raya dan perutnya sudah sangat ketara. Dalam gambar kedua, Laila sedang menaiki tangga berpusing yang berkarat, berpaut pada pagar logam dengan ekspresi keletihan mutlak. Itu adalah tangkapan dari kamera keselamatan kejiranan 2 minggu yang lalu, jelas Inspektor Zaki sambil menunjuk gambar. Itu adalah alamatnya sekarang. Dia tinggal di bilik sewa atas bumbung zinc dan simen, 12 M Etqua. Bilik air dikongsi dengan 4 penyewa lain. Dia membayar Rm1.500 sewa sebulan dan telah tertunggak 2 bulan. "Ya Tuhan," seru Rizman sambil mengundur selangkah, memegang dadanya seolah-olah dia telah ditembak. "Itu bekas istri saya. Dia adalah pemilik semua ini. Mengapa dia hidup dalam kemiskinan? Mengapa dia tidak mengeluarkan wang dari akaun bersama mereka sebelum perceraian? Saya tidak pernah menyekat kadnya sehingga dia menghilang." Inspektor Zaki menyelipkan penyata akaun di atas kaca, menolaknya ke arah Rizman. Angka-angka itu diserlahkan dengan penanda fluoresen kuning. "Tuan, dia mengosongkan akaun pribadinya 3 hari sebelum meminta perceraian. Dia menjual kereta Mercedesnya. Dia menggadaikan semua perhiasannya, termasuk cincin pertunangan 5 karat yang Tuan berikan. Dia menjual beg tangan pereka dan pakaian berjenama kepada rumah gadai di bawah nilai sebenar. Dia mengumpulkan hampir 4 juta ringgit tunai dalam masa kurang dari 72 jam. Otak Rizman rebah. Matematik keuangan tidak masuk akal. 4 juta ringgit dan dia tinggal di bilik sewa atas bumbung zinc kelaparan. Itu mustahil. Dia habiskan wang itu untuk apa? Dada? Judi? Inspektor Zaki menggelengkan kepalanya perlahan dan belas kasihan di mata tentera yang keras itu yang benar-benar menakutkan Rizman. "Dia tidak menghabiskannya, Tuan. Dia memindahkannya. Semuanya sehingga sen terakhir."
Inspektor Zaki menunjuk sehelai kertas pemindahan elektronik yang disulitkan, yang pasukannya berjaya menyahsulitkannya pada awal pagi itu. Muncul satu deposit tunggal sebanyak 3.9 juta ringgit ke akaun hantu di Kepulauan Cayman. Kami menjejaki akaun induk menggunakan kenalan perisikan persekutuan. Akaun luar pesisir itu bukan milik mana-mana kekasih, Encik Ghazali. Ia milik nama proksi Dato Azman dan Encik Rahim. Nama kedua-dua lelaki itu meletup di kepala Rizman seperti bom atom. Dato Azman dan Encik Rahim, bekas rakan kongsi utamanya, lelaki-lelaki yang Rizman dapati melakukan penipuan besar-besaran di syarikat pembinaan setahun yang lalu. Rizman telah mengusir mereka dari syarikat dalam mesyuarat lembaga pengarah yang kejam, mengambil peratusan mereka dan mengancam untuk menghantar mereka ke penjara keselamatan maksimum jika mereka berani mendekati empayarnya lagi. Apa kaitan Laila dengan Dato Azman dan Encik Rahim? Rizman merasakan bilik itu berputar, cahaya dingin lampu membakar matanya. Kami menyemak kamera keselamatan di sekitar rumah agam kamu 9 bulan yang lalu, tepat 2 hari sebelum Puan Laila meminta perceraian. Ingat bahwa kamu dalam perjalanan perniagaan di New York minggu itu? Rizman mengangguk mekanikal. Peluh sejuk mula menitik di dahinya. Inspektor Zaki mengeluarkan gambar terakhir dari dasar sampul. Ia gelap, berbintik-bintik, diambil oleh kamera jalan, tetapi imej itu tidak dapat disalah anggap. Ia menunjukkan pintu masuk besi tempa rumah agam Ghazali. Dan di sana, berdiri di hadapan pintu, memintas Laila, yang baru sahaja keluar dari keretanya, adalah Dato Azman dan Encik Rahim, diapit oleh 2 lelaki bersenjata. Mereka memintasnya ketika dia bersendirian, kata Inspektor Zaki, suaranya berat dan suram. Menurut pemberi maklumat dunia bawah tanah, yang saya hubungi sejam yang lalu, Dato Azman dan Encik Rahim mempunyai dokumen palsu dan saksi yang dibayar cukup untuk menuduh kamu atas penipuan yang mereka lakukan. Bukti palsu itu sempurna, Rizman. Jika mereka mengemukakannya di hadapan hakim persekutuan, kamu bukan sahaja kehilangan syarikat, kamu akan menghabiskan 20 tahun di penjara keselamatan maksimum. Lutut Rizman lemah. Dia terpaksa memegang tepi meja kaca agar tidak jatuh ke lantai. Udara tidak masuk ke dalam paru-parunya. Mereka memeras ugut Laila, sambung Inspektor Zaki, tanpa belas kasihan, membuka semula lubang kengerian. Mereka menuntut 4 juta ringgit tunai untuk menyerahkan satu-satunya salinan bukti palsu itu dan membiarkan kamu sendirian. Dan mereka meletakkan satu syarat lagi. Dia perlu bercerai dengan kamu dan menghilang. Jika kamu coba mencari pemeras ugut, atau jika dia memberitahu kamu satu perkataan pun tentang ugutan itu, mereka akan membunuh kamu dan dia. Kesunyian yang memenuhi pejabat di tingkat 40 itu memekakkan telinga. Rizman melihat ke arah foto-foto yang bertaburan. Laila berjalan dengan baju sejuk yang koyak. Laila tidur di atas tilam di lantai. Laila membersihkan meja di cahaya rimba untuk mendapatkan tip dan membayar 1.500 sewa. Dia tidak mengkhianatinya. Dia tidak pergi dengan lelaki lain. Dia telah meninggalkannya untuk menyelamatkan hidupnya dan empayarnya. Dia telah mengambil peranan sebagai penjahat yang kejam, menahan kebencian dan kemarahannya selama 9 bulan, kerana itulah satu-satunya cara untuk melindunginya. Dia menjual sehingga titisan terakhir harga dirinya untuk membayar tebusan kebebasan Rizman. Dan bayi itu, ya Tuhan, bayi itu. Rizman menutup mulutnya dengan tangan, menahan esakan yang dalam, bunyi yang seolah-olah dicabut dari dasar jiwanya. Air mata panas dan marah mengalir dari mata gelapnya jatuh ke atas kaca meja dan mengotori dokumen keuangan. Jika tiada kekasih Eropa, jika dia tidak pernah bersama lelaki lain, jika 9 bulan itu bertepatan sempurna dengan minggu terakhir mereka tidur bersama sebelum dia menandatangani perceraian, bayi itu. Suara Rizman pecah 1000, tenggelam dalam air mata. Dia jatuh berlutut di atas permaidani kelabu pejabat mewahnya, memegang dadanya, hancur oleh tahap pengorbanan yang telah dilakukan istrinya. Bayi itu anak saya. Anak itu anak saya. Lelaki paling berkuasa di kota itu, usahawan kejam yang tidak merasakan belas kasihan kepada sesiapa, rebah di lantai menangis seperti anak kecil apabila menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia telah menghina ibu anaknya. Dia telah meninggalkannya sendirian di lorong gelap, menggosok perutnya yang letih sementara dia memandangnya dengan jijik. Inspektor Zaki melangkah ke hadapan membongkok di sebelahnya. Encik Ghazali bangun. Kita ada masalah yang lebih teruk. Rizman mengangkat pandangan dengan mata merah dan wajah berlinang air mata. Apa yang lebih teruk dari mimpi ngeri ini?
Inspektor Zaki menyerahkan sehelai kertas terakhir, laporan perubatan dari klinik community. Apabila kami menjejaki lawatan perubatannya, kami menemui ini. Puan Laila tidak pergi bekerja hari ini di Cahaya Rimba. Ketua shiftnya menghantarnya ke klinik awam 3 jam yang lalu. Keadaannya kekurangan zat makanan yang teruk dan tekanan melampau yang dia alami semalam menyebabkan komplikasi maut. Dia menghidap praeklamsia teruk. Rizman merasakan dunia berhenti sepenuhnya. Dia di unit kecemasan Hospital Kuala Lumpur, dan dokter mengatakan dia dan bayi tidak akan bertahan malam ini. Rizman Ghazali tidak ingat bagaimana dia bangun. Dia tidak ingat bagaimana dia melintasi pintu kaca pejabat korporatnya maupun penurunan mendadak di lift pribadi dari tingkat 40. Mindanya telah pecah, hanya menyisakan ruang untuk naluri primitif dan putus asa untuk sampai kepadanya. Pintu lift terbuka di tempat letak kereta bawah tanah. Kunci. Berikan saya kunci sialan itu. Raung Rizman merampas kunci SUV berperisai dari pemandunya yang mengundur ketakutan ke dinding konkrit. Inspektor Zaki berlari di belakangnya, masuk ke tempat duduk penumpang, tepat ketika enjin V8 SUV itu meraung dengan keganasan yang memekakkan telinga. Tayar bergeser di atas asfalt yang licin, meninggalkan jejak asap hitam dan bau getah terbakar, sementara Rizman memecut ke arah jalan keluar. Jarum speedometer melambung. Jam 4.32 pagi. Jalan-jalan Kuala Lumpur kosong, diselubungi kabus kelabu subuh. Rizman memandu seperti orang gila, melanggar lampu isyarat merah, melintasi jalan utama pada kelajuan lebih dari 160 km. Tangannya menggenggam stereng berbalut kulit begitu kuat, sehingga buku jarinya seolah-olah hampir pecah kulitnya. Di kepalanya, kata-kata malam sebelumnya berulang seperti penyiksaan tanpa henti. Saya kasihan pada kamu, Laila. Saya harap gaji minimum kamu cukup untuk membeli keangkuhan. Rizman melontarkan jeritan yang tercekik. Bunyi yang dalam yang bergema di dalam kabin mewah itu. Dia menumbuk dadanya dengan penumbuknya, cuba merobek kesakitan fizikal yang menghimpit paru-parunya. Ini saya, Inspektor Zaki, jerit Rizman dengan suara yang hancur oleh air mata. Ini saya yang mendorongnya ke batas. Semalam saya mengurungnya di lorong itu. Saya menjerit dia sampah. Saya biarkan pengurus bodoh itu menghinanya di hadapan saya. Dia menyelamatkan hidup saya dan saya menghancurkannya. Inspektor Zaki berpaut pada pemegang keselamatan kerana kelajuan kenderaan yang membahayakan nyawa, mengeluarkan teleponnya. Tuan, fokus pada jalan. Saya sudah menghubungi pengarah pembedahan Hospital Gleneagles Kuala Lumpur. Saya ada 3 pakar swasta dalam perjalanan ke HKL. Mereka ada arahan untuk memindahkannya ke suite rawatan rapi terbaik di negara ini sebaik sahaja kita tiba. Wang bukan masalah. Saya tidak peduli wang. Raung Rizman dengan mata merah. Air mata mengaburi penglihatannya. Jika dia mati, Inspektor Zaki, jika anak saya tidak lahir, saya akan membakar seluruh kota ini bermula dari diri saya sendiri. Di kejauhan, lampu kecemasan, Hospital Kuala Lumpur membelah kegelapan. Ia adalah bangunan besar, kelabu, usang oleh masa, dan kekurangan budget. Tempat yang penuh dengan kesakitan dan kekurangan, bertentangan tepat dengan dunia marmar dan emas, di mana Rizman telah hidup sementara istrinya yang hamil membersihkan meja untuk bertahan hidup. Rizman membrek SUV secara mendadak, menceroboh lorong ambulans, dan keluar sebelum enjin mati sepenuhnya. Dia berlari ke pintu kecemasan. Kesan realiti di dalam hospital adalah seperti menerima pukulan dengan kayu baseball di perut. Ruang menunggu adalah kekacauan yang menyesakkan. Puluhan orang tidur di kerusi plastik keras, wanita menangis di sudut, bau disinfektan murah bercampur peluh dan penyakit. Lampu fluoresen berkelip memancarkan warna pucat di dinding yang pudar. Rizman melintasi dewan menolak orang tanpa mempedulikan. Figuranya yang megah dalam sut biru gelap pereka, kini berkedut dan tanpa tali leher, sangat tidak sesuai dengan kemiskinan tempat itu. Dia sampai ke kaunter resepsi. Kaca kalis peluru yang kotor di belakangnya seorang juru rawat yang keletihan menaip di komputer lama. Laila Mazlan, tuntut Rizman sambil mengetuk kaca dengan tapak tangan terbuka. Di mana dia? Dia masuk 3 jam yang lalu. Juru rawat itu mengangkat pandangan jengkel. Tuan, sila diam. Ini hospital. Kamu perlu ambil nomor giliran dan tunggu. Saya tidak akan tunggu sesaat pun. Raung Rizman, suaranya bergema di seluruh bilik kecemasan, membuat pengawal keselamatan di pintu berwaspada. Saya Rizman Ghazali. Saya akan beli seluruh hospital ini dan memecat kamu dan setiap pengarah sialan jika kamu tidak memberitahu saya di katil mana istri saya dalam 5 saat akan datang. Inspektor Zaki tiba tepat di belakang, menunjukkan kad pengenalan tenteranya
dan campur tangan sebelum pengawal menghunus baton mereka. Ini kecemasan kritikal, Cik. Pesakit praeklamsia teruk. Laila Mazlan, tolong. Jururawat itu pucat mendengar nada suara lelaki itu dan menyemak skrin dengan cepat. Kawasan zon merah di hujung koridor melintasi pintu merah. Tetapi kamu tidak boleh masuk ke sana. Ia akses terhad. Rizman tidak menunggu dia menghabiskan ayat, dia berlari ke pintu 2 merah, menolaknya dengan kedua tangannya. Kawasan zon merah adalah neraka pergerakan. Mesin berbunyi bising panik, jururawat berlari dengan beg salain, dokter menjerit arahan. Dan di sana, di katil nomor 4, dipisahkan hanya oleh langsir kain yang kotor, dia menemukannya. Dunia Rizman berhenti. Oksigen meninggalkan bilik itu. Laila terbaring di atas cadar putih, pucat seperti marmar. Bibirnya, yang dulunya penuh dan kemerahan, kini mempunyai warna kebiruan dan pecah-pecah. Dia mempunyai tiup oksigen di hidung dan 3 saluran intravena dicucuk di lengan kurus dan lebamnya. Uniform pencuci jingga yang menjijikkan itu telah dipotong dengan gunting untuk memasang monitor, mendedahkan perutnya yang besar 8 bulan. Tetapi apa yang benar-benar menghancurkan jiwa Rizman bukan tiup atau mesin, ia adalah melihat tangannya. Tangan Laila jatuh layu di sisi katil, dipenuhi luka, calar dan lecur kimia karena menggunakan peluntur industri tanpa sarung tangan pelindung. Lelaki yang mengawal nasib keuangan separuh negara jatuh berlutut di sisi katil logam murah itu. Sayangku, bisik Rizman, suaranya pecah tenggelam dalam tangisannya sendiri. Laila, ya Tuhan, apa yang mereka lakukan kepada kamu? Apa yang saya biarkan mereka lakukan kepada kamu? Dia mengambil salah satu tangan yang teruk itu, mendekatkannya ke bibirnya, dan mencium setiap parut, setiap lecur, membasahi kulitnya dengan air mata yang panas. Maafkan saya, hidupku, tolong, jangan tinggalkan saya. Saya merayu, jangan tinggalkan saya. Penggera monitor jantung di atas katil mula berbunyi dengan irama tajam, cepat dan menakutkan. Garisan hijau naik turun tidak menentu. Tuan, kamu perlu keluar dari sini sekarang juga. Jerit seorang jururawat coba menjauhkan Rizman dari katil. Saya tidak akan melepaskannya, raung Rizman, berpaut pada tangan istrinya, seolah-olah ia adalah pelampung di tengah lautan. Seorang dokter muda dengan kot yang berkedut, lingkaran hitam di mata dan wajah yang keras, karena 1000 pertempuran kalah di unit kecemasan, menolak jalan melalui langsir. Ia adalah Dr. Ravi, ketua pasukan bertugas. Bersihkan kawasan ini. Sediakan saya 100 mg labetalol intravena. Tekanan sudah 190,120. Perintah dokter itu sambil menyemak skrin monitor sebelum memakukan matanya yang marah pada Rizman. Siapa sebenarnya kamu, dan apa yang kamu lakukan di kawasan zon merah saya? Keselamatan. Keluarkannya dari sini. Inspektur Zaki memintas pengawal di pintu masuk langsir, membentuk dinding yang tidak boleh ditembusi dengan badannya. Rizman bangun perlahan, tanpa melepaskan tangan Laila. Mata gelapnya, dipenuhi air mata, mencerminkan keganasan seekor singa yang terluka. Saya Rizman Ghazali, dia istri saya dan anak saya yang ada di dalam perutnya. Doktor, Ravi berhenti serta-merta, melihat sut Rizman yang beribu-ribu ringgit, melihat jam tangannya dari Switzerland, dan kemudian melihat pesakit yang kurang zat makanan, kotor dan hancur, yang memakai uniform pekerja pembersih murah. Kemarahan melintasi wajah doktor seperti kilat, suaminya. Doktor itu melontarkan ketawa pahit dan menghina, melangkah selangkah ke arah Rizman sehingga beberapa sentimeter dari wajahnya. Dia tidak peduli tentang wang maupun aura kuasa hartawan itu. Di unit kecemasan, dia adalah pihak berkuasa tertinggi. Di mana kamu berada 8 bulan terakhir ini, Encik Ghazali? Hentaman soalan itu memukul Rizman tepat di muka. Dia ingin menjawab. Dia ingin menjelaskan penipuan, pemerasan bekas rakan kongsinya, keangkuhan sialan yang telah membutakannya. Tetapi kata-kata mati di kerongkongnya. Semuanya kedengaran seperti alasan kosong di hadapan tubuh istrinya yang nazak. Saya bodoh, Rizman berjaya mengeluarkan dengan suara yang hancur oleh penyesalan mutlak. Saya buta tetapi saya sudah di sini. Saya ada 3 pakar terbaik dari Hospital Gleneagles Kuala Lumpur menunggu di luar. Saya menuntut dia dipindahkan segera. Saya sudah memesan helikopter perubatan. Saya akan membawanya ke unit rawatan rapi swasta. Dokter, Ravi menggelengkan kepala. Ekspresinya menjadi suram, hampir muram. Simpan dompet kamu, Encik Ghazali. Kamu tidak boleh memindahkannya kemana-mana. Jika saya memindahkannya dari katil ini, jika saya meletakkannya di dalam ambulans atau helikopter,
Istri kamu akan mengalami serangan jantung sebelum sampai ke tempat letak kereta dan bayi akan lemas dalam beberapa menit. Kamu kekal di sini. Rizman merasakan darahnya membeku di dalam uratnya. Panik, mentah, dan menyesakkan melumpuhkannya sepenuhnya. Apa yang dia ada? Bisik Rizman. Ketakutan mencacatkan wajahnya. Beritahu saya apa sebenarnya yang dia ada dan bagaimana saya boleh memperbaikinya. Dr. Ravi mengambil folder aluminium kelabu di kaki katil dan mencampakkannya ke dada Rizman. Rizman menangkapnya secara naluri. Baca sendiri, kerana kamu nampaknya ada jawaban untuk segalanya. Sembur doktor itu sambil membetulkan topeng oksigen Laila. Bukan hanya praeklamsia, Ghazali. Istri kamu sedang mati kerana keletihan kronik dan kekurangan zat makanan yang teruk. Tahap hemoglobinnya 7. Dia anemia. Badan wanita ini telah memakan dirinya sendiri untuk memastikan bayi tetap hidup. Rizman membuka folder itu. Angka-angka perubatan menari di hadapan matanya, tetapi nota di margin oleh paramedik yang menjemputnya di restoran adalah tikaman tepat ke jantungnya. Pesakit ditemui tidak sedarkan diri. Waktu bekerja 14 jam sehari berdiri. Pengambilan kalori minimum dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan pasca traumatik yang teruk. Saya menyemak barang-barangnya mencari kenalan kecemasan. Sambung dokter itu sambil menunjuk beg kain murah dan koyak di sudut bilik. Dia tidak membawa 1 sen pun untuk membeli sebotol air, Encik Ghazali. Tetapi dia membawa resit rumah gadainya. Dia telah menggadaikan hingga kasutnya untuk membayar konsultasi di klinik kejiranan, memastikan bayi menerima vitamin yang dia tidak ambil. Rizman berjalan ke kok ke arah kerusi plastik, mengambil beg kain lama Laila, dan membukanya dengan tangan yang menggeletar. Di dalamnya tiada solekan pereka mahupun kad emas. Ada baju sejuk yang ditampal, tupperware kosong dengan sisa nasi putih, 3 resit gadai yang renyuk dan dalam sampul plastik pelindung, dijaga rapi, tidak seperti barang-barang lain, imbasan ultrabunyi hitam putih. Rizman mengeluarkan image itu. Ia adalah profil yang sempurna, hidung kecil, dahi, keajaiban hidup menembusi di tengah-tengah neraka yang telah ditanggungnya sendirian. Di tepi bawah, dengan tulisan bersambung Laila ada frasa yang ditulis dengan dakwat biru, agar ayahmu selamat sayangku. Tangisan Rizman meletus tidak terkawal, menghancurkan apa sahaja rupa lelaki keras yang tinggal padanya. Dia jatuh di atas katil, memeluk perut Laila yang membesar, mengotori cadar putih dengan air mata kesakitannya. Bangun, tolong Laila bangun, jerit Rizman, mengelus wajah istrinya yang sejuk. Saya sudah tahu segalanya. Saya tahu apa yang kamu lakukan untuk saya. Saya tahu kamu menjual hidup kamu untuk menyelamatkan saya dari orang-orang sialan itu. Jangan mati, demi Tuhan. Jangan tinggalkan empayar kosong ini tanpa kamu. Dokter. Ravi memerhatikannya. Kemarahan perlahan-lahan mencair di hadapan kepedihan mentah hartawan itu, memahami bahwa kisah di sebalik tragedi itu jauh lebih gelap daripada sekadar pengabaian. Encik Ghazali, kata dokter itu, suaranya merendah, mengamalkan urgensi klinikal dan dingin. Tekanan darah tidak turun. Buah pinggang Laila mula gagal kerana praeklamsia. Rizman mengangkat wajah dengan mata bengkak. Apa maksud itu? Dokter melihat monitor, kemudian melihat perut Laila. Ini bermakna badan istri kamu tidak lagi dapat menampung kehamilan. Tekanan melampau yang dia alami semalam adalah pencetus terakhir. Plasenta sedang terpisah. Bunyi tajam dan berterusan monitor janin mula berbunyi di bilik kecil itu, memenuhi ruang dengan amaran kematian yang akan berlaku. Kadar jantung bayi menurun secara drastik. Kod merah di bilik 4, jerit Dr. Ravi ke koridor. Suaranya memotong udara dengan authority panik yang terkawal. Hentikan bilik bedah 2, panggil neonatologi segera. Pintu berayun meletup. 4 juru rawat masuk berlari, membuka brek katil Laila. Kemana kamu membawanya? Rizman menghalang jalan, ketakutan, enggan melepaskan tangannya. Ke bilik bedah, Ghazali, jerit dokter itu, menolaknya ke tepi. Kita perlu mengeluarkan anak ini dalam 10 menit akan datang, atau kedua-duanya akan mati di katil ini. Cepat, tolak. Rizman berlari di samping katil melalui koridor panjang yang diterangi lampu fluoresen putih. Roda-roda bergeser di atas lantai linoleum. Laila masih tidak sedarkan diri, kepalanya bergoyang dengan pergerakan, nafasnya cetek dan tidak teratur. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu dengan seluruh hidup saya. Bertahanlah, sayangku. Rizman berbisik di telinganya berlari di sisinya sehingga mereka sampai ke pintu logam berat kawasan pembedahan. Sampai sini sahaja, Encik Ghazali. Seorang pengawal keselamatan yang sasa menghalang jalannya dengan kedua tangannya. Pintu 2 tertutup dengan kuat. Melalui kaca kecil pintu,
Rizman melihat kaki Laila menghilang di bawah cahaya terang bilik bedah. Dia berdiri di sana di koridor kosong, dengan tangan berlumuran peluh sejuk istrinya. Imbasan ultrabunyi anaknya renyuk di penumbuknya, dan jiwanya tergantung pada sehelai benang. Lelaki yang semalam percaya dia mengawal segalanya, hari ini hanya boleh merayu berlutut kepada takdir, agar memberinya peluang untuk menebus diri. Koridor di luar bilik bedah adalah terowong tanpa henti cahaya putih, sejuk dan aseptik. Rizman Ghazali, lelaki yang membuat lembaga pengarah paling kejam di negara ini menggigil, duduk di lantai linoleum, dengan belakangnya bersandar di dinding, menatap tangannya sendiri. Tangannya berlumuran darah, darah Laila. Jam yang tergantung di atas pintu logam 2 menunjukkan jam 5.47 pagi. Dia telah melalui 1 jam 15 menit penderitaan murni. Setiap saat lampu merah pembedahan berlangsung kekal menyala, dia merasakan mesin penekan hidraulik menghimpit rusuknya. Inspektor Zaki berdiri teguh beberapa meter jauhnya, mengekalkan kawalan menolak panggilan mendesak dari syarikat. Tiada apa-apa yang penting. Empayar hartana Rizman boleh terbakar hingga ke dasar pada saat itu juga dan dia tidak akan peduli sama sekali. Kesunyian senyap koridor dipecah oleh bunyi langkah tergesa-gesa dan nafas terengah-engah seseorang yang berlari. Pintu belakang terbuka dengan kuat. Seorang wanita yang sasa berusia sekitar 50 kosan melintasi ambang. Dia memakai pakaian jalanan yang tidak kemas di atas uniform cahaya rimba. Wajahnya berlumuran peluh dan air mata. Ia adalah Kak Lina, rakan sekerja pelayan Laila, satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit kemanusiaan kepadanya di neraka restoran itu. "Laila, di mana Laila Mazlan?" jerit Kak Lina, suaranya bergema di dinding-dinding yang steril, mencari juru rawat dengan putus asa. "Mereka menelepon saya dari shift malam. Mereka kata dia dibawa masuk dalam keadaan kot merah." Inspektor Zaki melangkah ke hadapan untuk memintasnya mengikut protokol keselamatan, tetapi Rizman mengangkat tangan yang menggeletar dari lantai, mengarahkannya secara senyap untuk membiarkannya lalu. Rizman mengenali wanita itu. Dia telah melihatnya sepintas lalu malam tadi, memerhati ketakutan dari dapur bagaimana Encik Kamal menghina bekas istrinya. Kak Lina berhenti serta-merta apabila melihat hartawan itu terbaring di lantai hospital. Pandangannya beralih dari kejutan mutlak kepada kebencian yang membara, mendalam dan naluri. Dia tidak peduli sut mahal Rizman, mahupun kehadiran pengawal pribadi yang besar itu. Dia melangkah sehingga berdiri di hadapannya, menunjuknya dengan jari yang menggeletar. "Kamu!" sembur Kak Lina, dengan penghinaan yang membuat Rizman mengangkat pandangan. "Kamu lelaki tidak guna malam tadi, raksasa 2.000 ringgit itu. Kamu datang untuk menghabiskan kerja. Kamu datang untuk melihat jika penghinaan yang kamu lakukan semalam akhirnya membunuhnya." Rizman menelan liur. Gumpalan di kerongkongnya begitu besar sehingga dia hampir tidak dapat bernafas. Dia bangun perlahan, bersandar di dinding. Dia tidak membela diri. Dia tidak meninggikan suara. Matanya yang merah dan wajahnya yang cacat karena kesakitan mengejutkan Kak Lina, tetapi wanita itu tidak mengundur. "Saya suaminya," kata Rizman dengan suara yang lemah dan hancur. "Saya ayah kepada bayi itu." Kak Lina terbeliak mata. Kesan pendedahan itu seolah-olah melumpuhkannya seketika. Kemudian dia melontarkan ketawa pahit, hambar, dan penuh racun. "Suaminya?" Kak Lina mendekati Rizman memakukan matanya pada mata Rizman. "Di mana suami kamu berada apabila anak gadis itu menangis hingga muntah di bilik air restoran karena dia tidak ada duit untuk panadol pun? Di mana ayah tahun ini apabila dia makan sisa makanan pelanggan? Karena dia sudah 3 hari tidak makan untuk membayar klinik." Setiap perkataan Kak Lina adalah tembakan ke dada Rizman. Dia sudah mengetahui data dingin itu berkat Inspektor Zaki. Dia tahu tentang pemerasan bekas rakan kongsinya. Dia tahu tentang 4 juta ringgit yang dipindahkan ke Kepulauan Cayman. Dia tahu tentang ancaman bunuh yang memaksanya berpura-pura tidak mencintainya. Tetapi kekejaman apa yang Laila alami hari demi hari, realiti fisikal pengorbanannya sedang mencabik-cabiknya hidup-hidup. Saya tidak tahu," bisik Rizman sambil menutup matanya erat, membiarkan air mata mengalir semula. "Dia berbohong kepada saya untuk melindungi saya. Saya sangka dia telah meninggalkan saya untuk lelaki lain. Sudah tentu dia melindungi kamu, buta." Jerit Kak Lina sambil memukul dada Rizman dengan kedua tangannya. Satu tindakan yang mana Inspektor Zaki akan mematahkan leher dalam keadaan lain. Tetapi Rizman membiarkan dirinya dipukul, menerima hukuman yang dirasakannya patut. Anak gadis itu datang meminta kerja 8 bulan yang lalu, menggeletar seperti daun. Dia takut lelaki bersut hitam akan menemuinya.
Dia bersembunyi setiap kali kereta mewah lalu di jalan. Dia menjual kotnya pada pertengahan Desember untuk membeli selimut murah dan sepanjang masa sialan itu, dia mengelus perutnya dan berbisik kepada bayinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa pengorbanan itu berbaloi kerana ayahnya selamat. Rizman menutup wajahnya dengan tangan teresak-esak tanpa kawalan, bahunya menggeletar kuat. Saya meminjamkan wang kepadanya untuk tambang bas, sambung Kak Lina, suaranya sendiri pecah dalam tangisan. Saya merayu kepadanya untuk berehat, untuk tidak membawa dulang berat. Tetapi dia berkata dia tidak boleh, bahwa jika dia dipecat dari bilik sewa atas bumbung zinc itu, bayi itu akan lahir di jalanan. Dan semalam apabila kamu muncul, saya melihat jiwanya jatuh ke lantai. Kamu adalah Wira dalam ceritanya, lelaki yang untuknya dia rela mati kelaparan. Dan kamu memandangnya dengan jijik. Kamu biarkan Encik Kamal melayannya seperti sampah. Cukup. Rayu Rizman sambil jatuh berlutut sekali lagi, hancur berkecai, dahinya menyentuh lantai hospital yang sejuk. Tolong, cukup. Saya bodoh. Saya pengecut yang dibutakan oleh keangkuhan. Saya akan memberikan seluruh hidup saya pada saat sialan ini, untuk berada di meja operasi itu di tempatnya. Kak Lina melihat ke arah lelaki paling berkuasa di kota itu, hancur menjadi abu oleh berat keangkuhannya sendiri. Kemarahan wanita itu perlahan-lahan bertukar menjadi belas kasihan yang mendalam. Dia berlutut separuh dan meletakkan tangan di bahunya. Maka, mohonlah kepada Tuhan agar dia lebih kuat dari keangkuhan kamu, Encik Ghazali, bisik Kak Lina dengan keras. Kerana semalam, selepas kamu pergi, saya menemui dia terbaring di lorong sampah. Dia kehilangan darah. Dia memberitahu saya dia tidak tahan lagi. Dia memberitahu saya, sekurang-kurangnya dia sudah cukup membenci saya sehingga tidak akan mencari saya lagi. Dia sudah selamat. Bunyi logam pintu 2 terbuka mengganggu ayat itu. Lampu merah pembedahan padam. Rizman bangun dari lantai seperti pegas, mengelap wajahnya yang berlumuran air mata, nafasnya terhenti sepenuhnya. Dr. Ravi keluar dari bilik bedah. Kot hijaunya berlumuran darah gelap. Dia menanggalkan topeng pembedahannya, mendedahkan wajah yang lesu kerana keletihan berlumuran peluh. Dia mengeluh dalam-dalam dan memandang Rizman. Doktor. Rizman hampir tidak dapat menyebut perkataan itu, ketakutan mutlak membekukan darahnya. Doktor itu mengangguk perlahan. Kami kehilangannya 2 kali di meja. Kami terpaksa menggunakan defibrillator. Doktor itu berhenti seketika menimbang kata-katanya di hadapan hartawan yang hampir rebah. Tetapi istri kamu mempunyai naluri untuk hidup seperti haiwan liar yang mempertahankan anaknya. Dia bertahan dari pembedahan caesarean kecemasan, dan kami berjaya menghentikan pendarahan dalaman. Rizman melontarkan jeritan yang tercekik, bersandar di dinding, merasakan jiwanya kembali ke badannya. Kak Lina menutup mulutnya menangis lega. Dan anak saya, tanya Rizman dengan jantung berdegup kencang. Bayi itu hidup. Ia seorang lelaki, jawab doktor itu. Tersenyum sedikit penuh belas kasihan. Pramatang, kurang berat badan dan dengan masalah pernafasan yang teruk. Dia baru sahaja diintubasi dan dipindahkan ke unit rawatan rapi neonatal dalam inkubator. Perjuangan baru sahaja bermula untuknya, tetapi dia bernafas. Encik Ghazali, istri kamu, bertentangan dengan semua ramalan perubatan dan manusia, berjaya mengekalkannya hidup cukup lama. Saya mahu melihatnya. Saya perlu melihatnya sekarang juga, tuntut Rizman. Keputusasaan menyuntik tenaga baru kepadanya. Dia berada di bilik pemulihan selepas pembedahan. Dia baru sahaja sedar dari anestesia. Doktor itu memberi amaran. Dia sangat lemah. Ketakutan yang kuat atau tekanan yang tinggi sekarang boleh menyebabkan serangan jantung. Masuklah seorang diri dan demi Tuhan, cuba jangan buat dia terkejut. Rizman mengangguk laju. Meninggalkan Kak Lina menangis memeluk Inspektor Zaki. Menolak lembut pintu koridor yang disterilkan dan berjalan menuju bilik di hujung. Dia akan mendapatkan kembali keluarganya. Bilik pemulihan itu dalam keadaan malap. Satu-satunya bunyi adalah denyutan ritma yang berterusan dan ajaib dari monitor jantung. Ia berbau iodin, disinfektan kuat, dan cadar yang baru dicuci. Rizman berhenti di ambang pintu, merasakan udara menebal. Laila terbaring di katil tengah. Dia kelihatan seperti anak patung porselin yang pecah. Kulitnya mempunyai kepucatan yang lut sinar. Rambutnya melekat di dahi kerana peluh sejuk dan lengannya, penuh lebam dari saluran intravena transfusi darah, terbaring layu di atas cadar putih. Bengkak besar di perutnya telah hilang, meninggalkan permukaan rata yang berbalut yang menunjukkan prosedur kejam yang baru sahaja dialaminya. Rizman melangkah perlahan.
Ketakutan bahwa bunyi kasutnya akan memecahkan gelembung kehidupan rapuh yang mengekalkan istrinya bernafas. Dia berhenti di sisi pagar logam katil. Dia memerhati wajah yang telah dicintainya setiap hari dalam hidup dewasanya, wajah yang telah dibencinya selama 9 bulan karena pembohongan yang direka untuk menyelamatkan nyawanya. Tahap pengabdian yang ditunjukkan wanita ini kepadanya adalah sesuatu yang dia, dengan segala kuasa dan uang, tidak akan dapat membayar walaupun dalam 1000 kehidupan. Perlahan-lahan, seolah-olah kelopak matanya seberat bertangentan plumbum, Laila mula bertindak balas. Bulu matanya menggeletar, mata coklatnya terbuka tanpa orientasi. Kabur oleh narkotik, coba memfokuskan ke siling bilik yang kelabu. Pandangannya perlahan-lahan turun dan bertemu dengan figura bersut biru gelap yang berdiri di sisi katilnya. Seluruh badan Laila tegang serta-merta. Ketakutan kembali ke matanya dengan kekuatan tsunami. Mesin kadar jantung mula mempercepatkan denyutannya secara drastik. Laila coba untuk duduk, mengabaikan kesakitan tajam, dan menyayat hati dari jahitan caesarian di perutnya. Tidak, bisik Laila. Suaranya seperti kertas pasir, mengangkat tangan yang lemah untuk menolak dada Rizman. Rizman, pergi dari sini. Tenang, sayangku, tenang, jangan bergerak. Rizman memegang bahunya dengan kelembutan yang melampau, memaksanya perlahan-lahan untuk bersandar di bantal. Kamu tidak faham. Esak Laila bernafas terengah-engah, air mata panik murni melimpah di pipinya yang pucat. Mereka akan melihat kamu. Jika mereka tahu kamu bersama saya, jika mereka mengesyaki kamu menemui sesuatu, mereka akan memenjarakan kamu. Mereka ada bukti, Rizman. Mereka akan menghancurkan kamu. Mereka akan membunuh kamu. Tolong, pergi. Anggap saya tidak wujud, benci saya, tetapi pergi. Tahap pengorbanan itu menghancurkannya. Walaupun sekarang, baru sahaja selesai pembedahan, setelah berada 1 menit dari kematian, naluri tunggalnya, satu-satunya pikirannya adalah untuk melindunginya. Hartawan hartanah itu, lelaki yang tidak menundukkan pandangan kepada sesiapa di negara ini, jatuh berlutut dengan berat di lantai bilik. Bunyi hentaman itu bergema di 4 dinding. Rizman menyilangkan tangannya yang bersih dan besar dengan tangan kecil, pecah-pecah dan lebam istrinya. Dia memegangnya erat dan menyandarkan dahinya pada pagar logam katil, menyerah sepenuhnya. Sudah berakhir, Laila, kata Rizman. Mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, suaranya tegas, tetapi penuh dengan pengabdian mutlak. Neraka sudah berakhir. Saya tahu segalanya. Laila berhenti bergelut. Monitor jantung menstabilkan iramanya secara mendadak, seolah-olah jantungnya telah terhenti seketika. Apa? Gagapnya tidak percaya. Saya tahu segalanya, ulang Rizman, menggenggam tangannya dan mencium buku jarinya yang terluka. Saya tahu nama-nama itu. Dato Azman, Encik Rahim. Saya tahu tentang akaun di Kepulauan Cayman dan saya tahu tentang Samseng yang memintas kamu di pintu rumah Agam. Saya tahu kamu menjual cincin kamu, pakaian kamu, seluruh dunia kamu untuk membayar tebusan kebebasan saya. Saya tahu kamu meninggalkan saya, walaupun kamu tahu saya akan membenci kamu hanya untuk menyelamatkan nyawa saya. Kesan kata-kata Rizman memecahkan dinding terakhir penentangan Laila. Topeng dingin yang telah dipakainya selama 9 bulan penderitaan dan penghinaan runtuh sepenuhnya. Esakan primitif yang syarat dengan kesakitan, kesunyian dan kelegaan keluar dari kerongkongnya. Saya sangat takut, Rizman, tangis Laila, menggenggam tangan suaminya dengan seluruh kekuatannya. Setiap hari saya pikir, mereka akan mencederakan kamu. Apabila kamu menjerit kepada saya semalam di lorong, saya pikir saya telah kehilangan kamu selama-lamanya. Kamu tidak pernah kehilangan saya. Rizman bangun dari lantai, duduk di tepi katil, dan dengan berhati-hati melingkarkan lengannya di bahu Laila, menariknya ke dadanya. Dia memeluknya seolah-olah dia adalah kaca paling rapuh di alam semesta. Saya tidak pernah berhenti mencintai kamu, walau sesaat pun, walaupun keangkuhan membutakan saya. Maafkan saya kerana meragui kamu. Maafkan saya kerana tidak melihat bahwa cinta hidup saya sedang mengorbankan diri untuk saya. Maafkan saya kerana membiarkan kamu jatuh ke dalam kemiskinan itu. Laila menenggelamkan wajahnya di dalam baju kemeja Rizman yang kotor dan berkedut, menghidu bau wangiannya yang familiar, merasa selamat buat kali pertama dalam hampir setahun. Mereka menangis bersama, berpegangan antara satu sama lain di tengah-tengah bilik hospital yang suram itu, membersihkan racun perpisahan. Selepas beberapa menit, Laila berpisah sedikit dengan mata yang dipenuhi panik secara tiba-tiba. Tangannya secara naluri terbang ke perutnya yang rata. Bayi itu, dia terengah-engah, ketakutan. Rizman, bayi saya, tolong beritahu saya tidak kehilangannya. Dia hidup.
Rizman tersenyum melalui air mata, mengelus rambut istrinya yang berpeluh, memandangnya dengan penyembahan terbesar yang boleh diungkapkan seorang lelaki. Anak kita hidup, sayangku. Dia seorang pahlawan sama seperti ibunya. Dia di inkubator sedang pulih, tetapi dia hidup dan selamat. Laila menutup matanya dan menyandarkan kepalanya di bantal, menghela nafas lega yang mengeluarkan seluruh udara dari paru-parunya. Anak kita, gumamnya dengan senyuman keletihan di wajahnya yang lesu. Rizman memandangnya senyap selama beberapa saat. Cinta dan rasa bersalah berputar-putar di dalam dirinya, tetapi cepat digantikan oleh tenaga yang berbeza, lebih gelap, lebih dingin. Lelaki-lelaki yang telah melakukan ini kepada istrinya, pengecut-pengecut yang memaksanya membersihkan sampah hamil 8 bulan di bawah ancaman bunuh, akan membayar dengan darah. Ini bukan lagi mengenai perniagaan korporat, ini adalah perang pribadi. Dan Rizman Ghazali akan menggunakan seluruh berat empayarnya untuk menghapuskan mereka dari muka bumi. Kamu akan berehat sekarang, bisik Rizman sambil mencium dahinya. Kamu akan menjadi kuat untuk anak kita. Saya berjanji dengan nyawa saya sendiri bahwa tiada siapa di dunia sialan ini akan menyentuh kamu lagi. Ketakutan berakhir hari ini. Laila membuka matanya melihat kilatan membunuh di pupil suaminya. Dia mengenali Rizman. Dia tahu lelaki besi itu akan menunjukkan kuasa sebenarnya. Rizman, apa yang akan kamu lakukan? Rizman berdiri, membetulkan sutnya yang rosak, mengambil postur yang memancarkan kuasa yang tidak dapat dihancurkan, gelap dan mematikan. Dato' Azman dan Encik Rahim fikir, mereka merampas empayar saya dengan memeras ugut istri saya, jawab Rizman. Suaranya bergema di bilik kosong seperti hukuman mati. Saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang berlaku apabila mereka membangunkan pemilik neraka yang sebenar. Mulai hari ini, saya yang menetapkan peraturan, dan saya tidak akan meninggalkan mereka walaupun abu. Kebangkitan binatang. Rizman Ghazali keluar dari bilik pemulihan dengan wajah yang berubah. Keterdedahan dan air mata beberapa menit terakhir telah hilang, memberi laluan kepada kesejukan bedah. Langkahnya bergema di koridor seperti ketukan tukul. Inspektur Zaki, yang menunggunya di luar, segera berdiri tegak apabila melihat aura kematian yang terpancar dari bosnya. Inspektur Zaki, kata Rizman tanpa berhenti, saya mahu pasukan serbuan bersiap sedia. Kita tidak lagi mengumpulkan maklumat. Kita sedang melaksanakan. Tuan, Dato' Azman dan Encik Rahim sedang dalam mesyuarat peribadi di klub usahawan meraihkan penutupan suku tahun. Inspektur Zaki melaporkan mengikuti langkah pantas hartawan itu. Mereka fikir kamu masih terperangkap di pejabat kamu atau di restoran mewah kamu. Mereka tidak tahu bahwa kami telah menemui Puan Laila. Rizman berhenti di hadapan tingkap besar yang menghadap ke kota. Matahari mula terbit dari sebalik Gunung Ganang Kuala Lumpur, mewarnai langit dengan merah keunguan. Mereka fikir mereka telah memerangkap saya dengan bukti palsu mereka, gumam Rizman, suaranya merendah ke nada maut. Mereka tidak tahu bahwa semalam saya membeli bangunan cahaya rimba. Mereka tidak tahu bahwa saya mempunyai file lengkap penipuan asal mereka yang istri saya bayar untuk disembunyikan. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa mereka baru sahaja mengubah seorang usahawan menjadi seorang tukang daging. Dia mengeluarkan teleponnya dan mendial nomor keutamaan tinggi. Pendakwa raya Rizman Ghazali di sini. Ya, yang sama. Saya ada package bukti yang melibatkan pengubahan wang haram, pemerasan yang memburukkan dan percubaan membunuh. Saya mahu warat tangkap siap dalam sejam. Saya tidak peduli siapa yang perlu saya bangunkan. Jika hakim tidak menandatangani, saya sendiri akan membeli mahkamah itu. Rizman kembali ke pintu masuk ICU neonatal sebelum pergi. Melalui kaca, dia melihat inkubator kecil di mana anaknya, seorang makhluk kecil yang disambungkan kepada wayar, berjuang untuk setiap nafas. Anak itu mempunyai ciri-ciri kuat yang sama seperti ayahnya dan daya tahan yang tidak tergoyahkan seperti ibunya. Bertahanlah, kecil, bisik Rizman ke kaca. Ayah kamu akan membersihkan dunia agar kamu dan ibu kamu tidak akan pernah takut lagi. Beberapa menit kemudian, 3 SUV berperisai hitam keluar dari hospital dengan laju. Rizman berada di tempat duduk belakang, menyemak tablet dengan pergerakan bank terakhir musuh-musuhnya. Dato' Azman dan Encik Rahim telah melakukan kesilapan maut, memandang rendah cinta seorang lelaki yang tidak ada apa-apa untuk rugi kerana dia telah mendapatkan semula segalanya. Operasi itu cepat dan senyap. Sementara matahari terbit sepenuhnya, SUV Ghazali dan 2 kereta peronda PDRM memintas bekas rakan kongsi itu di tempat letak kereta persendirian kelab. Dato' Azman, gemuk dan angkuh, melepaskan gelas wiskinya apabila melihat Rizman keluar dari kenderaan.
Encik Rahim cuba berlari, tetapi Inspektor Zaki menaklanya ke asfalt sebelum dia sempat melangkah 3 kali. Rizman mendekati Dato' Azman yang menggeletar seperti daun. Rizman, ini salah faham. Kita boleh berunding, gagap Dato' Azman. Rizman tidak berkata apa-apa. Dia menumbuk perutnya dengan kuat sehingga dia terengah-engah dan kemudian membongkok ke atasnya berbisik di telinganya. Laila Mazlan mengirimkan salam dari hospital. Dia selamat dan kini kamu akan menyesal kerana telah dilahirkan. Kamu tidak akan masuk sel mewah, Dato' Azman. Kamu akan masuk ke zon umum, di mana banduan tahu betul apa yang berlaku kepada mereka yang menyentuh wanita hamil. Sementara polis membawa mereka pergi dengan bergari, Rizman melihat bagaimana empayar kertas mereka runtuh. Dia telah mendapatkan kembali bukti. Dia telah menghancurkan musuh-musuhnya dan buat kali pertama dalam 9 bulan, dia boleh bernafas tanpa merasakan abu di paru-parunya. Harga penebusan, 3 bulan kemudian. Rumah Agam Ghazali di Bangsar bukan lagi makam yang dingin dan senyap seperti dahulu. Taman itu dipenuhi bunga segar dan udara bergetar dengan tenaga baru. Di teres, di bawah teduhan pokok oak besar, Laila duduk di kerusi goyang rotan. Dia memakai gaun sutera putih yang menyerlahkan kecantikannya yang pulih, walaupun tangannya masih menyimpan parut kecil, tanda yang dia enggan hilangkan dengan pembedahan laser, kerana ia mengatakan dia seorang yang terselamat. Di tangannya tidur Rizman Junior, bayi itu, yang telah menghabiskan 6 minggu di inkubator, kini kuat dan sihat. Dengan pipi kemerahan yang menjadi pusat alam semesta ibu bapanya. Rizman keluar ke teres menanggalkan jaket sutnya, mendekati dari belakang dan mencium ubun-ubun istrinya. Kemudian dia mengelus dengan jari telunjuknya tangan kecil bayi itu. "Bagaimana harta-harta saya?" tanya Rizman. Suaranya penuh dengan kelembutan yang tiada sesiapa pun dalam dunia perniagaan akan percaya mungkin. "Kami baik, Rizman," jawab Laila sambil memberinya senyuman berseri. "Kak Lina menelepon sebentar tadi. Dia kata pengubah suaian restoran baru berjalan lancar. Pekerja tidak percaya bahawa mereka kini adalah rakan kongsi perniagaan." Rizman duduk di sisinya selepas ribut. Tindakan pertamanya adalah menutup cahaya rimba. Memecat Encik Kamal dengan saman yang membuatnya merempat dan membuka semula tempat itu di bawah nama Keajaiban Laila, menyerahkan pengurusan dan sebahagian saham kepada Kak Lina dan rakan-rakan sekerja istrinya yang lama yang membantunya ketika dia tidak ada apa-apa. "Itu adalah yang paling kurang yang saya boleh lakukan," kata Rizman sambil memegang tangan Laila. "Tetapi semua itu tidak dapat mengimbangi apa yang kamu lalui. Kadang-kadang saya terjaga pada waktu malam, dan saya masih melihat kamu di lorong jingga itu." Laila meletakkan tangannya di pipi Rizman, menghentikan kata-katanya. "Uniform jingga itu sudah berlalu, Rizman. Ia adalah harga yang saya bayar agar hari ini kita berada di sini. Jangan melihatnya sebagai penghinaan. Lihatlah ia sebagai perisai kita. Ia mengajar saya bahawa saya lebih kuat dari yang saya sangka, dan ia mengajar saya bahawa kamu berbaloi setiap titisan peluh." Rizman menariknya ke arahnya, memeluknya dan bayi itu dalam lingkaran pelindung. Lelaki besi itu telah belajar bahawa kuasa sebenar tidak terletak pada akaun bank atau bangunan 40 tingkat, tetapi pada kemampuan untuk berkorban untuk apa yang dicintai. "Saya berjanji," bisik Rizman, melihat ufuk kota yang pernah ingin ditaklukinya, dan kini hanya didiaminya dengan aman, bahawa sepanjang hidup saya akan berkhidmat kepada kamu dan anak kita. Tidak akan ada lagi kamu sendirian, tidak akan ada lagi rahsia. Laila menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Matahari petang memandikan adegan itu dengan cahaya keemasan. Kisah yang bermula dengan perceraian palsu, pengkhianatan rekaan dan uniform pencuci yang memalukan, berakhir di sana dengan kemenangan cinta mengatasi cita-cita. Rizman Ghazali, hartawan yang mempunyai segalanya, akhirnya memahami bahawa dia hanya benar-benar kaya pada hari dia menemui istrinya membersihkan meja dalam kegelapan, kerana pada hari itu hatinya berdegup semula. Keadilan telah ditegakkan. Musuh-musuh berada di balik jeruji besi dan keluarga bersatu. Hantu uniform jingga akhirnya boleh berehat dengan aman.